Saya menjemput seterusnya Yang Berhormat Tengku Zulpuri bin Raja Puji Raup. Terima kasih Datuk Tuan Yang Ketua. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air jawab. Tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia telah pun menjangkakan keadaan cuaca sepanjang musim monsun timur laut daripada November 2022 hingga Januari 2023 adalah lebih lembap di timur Semenanjung, timur Laut Sabah dan barat Sarawak berbanding monsun yang lain. Fenomena La Nina yang sedang berlaku kini dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2023, manakala kawasan di utara Semenanjung akan mengalami kekurangan hujan daripada Januari hingga Mac 2023. MET Malaysia juga turut menjangkakan bahawa episod luruan monsun yang membawa hujan lebat berterusan akan berlaku sepanjang musim monsun timur laut daripada November 2022 sehingga Mac 2023. Negeri-negeri pantai barat juga boleh mengalami hujan berterusan sekiranya luruan monsun ini meningkat serta adanya sistem tekanan rendah seperti yang berlaku pada tahun lepas. Sebagai persidangan awal, KASA melalui Jabatan Pengadilan dan Saliran memberi fokus kepada kerja-kerja penyelesaian jangka pendek yang bersifat impak yang tinggi dengan kos yang rendah seperti penyelenggaraan sistem peparitan, saliran, mendalamkan sungai dan meninggikan benteng sungai bagi mengurangkan impak banjir, sementara penyelesaian jangka panjang juga turut diambil. Untuk Makluman Dewan Yang Mulia, JPS telah pun meningkatkan kesiapsiagaan untuk musim monsun timur laut ini dengan menyediakan dan menambah baik aset-aset jabatan. Ini termasuklah menyediakan 284 buah pam, 203 buah kenderaan, 35 buah bot, 995 buah sistem telemetri di Semenanjung Malaysia dan 317 buah stesen telemetri di Sabah, Sarawak dan Labuan, 526 siren amaran, 77 kamera dan 605 tolok lurus sungai dan 966 tolok lurus kawasan bagi mengukur kedalaman sungai dan di kawasan tapak yang diukur. Usaha kerajaan untuk mengurangkan risiko banjir di seluruh negara, langkah jangka panjang melalui pelaksanaan rancangan tempatan banjir yang akan terus dilaksanakan. Ini termasuklah 100 projek rancangan tempatan banjir bernilai 10.53 bilion telah pun diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan di seluruh negara. Pelaksanaan projek-projek RTB ini akan meningkatkan bilangan penduduk yang dilindungi daripada kesan banjir serta pertambahan keluasan kawasan yang terjejas sebelum ini. Selain daripada itu, pendekatan yang bukan struktur dalam perancangan pengurusan banjir seperti program ramalan dan amaran banjir atau PRAP turut dilaksanakan. PRAP Fasa 3 bernilai 450 juta ini akan melengkapkan 74 model ramalan dan amaran banjir bagi lembangan-lembangan sungai utama di seluruh negara dan ini sangat beri manfaat kepada seluruh rakyat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Raup. Terima kasih Datuk Tuan Yang Ketua. Terima kasih Menteri. Selain daripada jawapan yang diberikan sebentar tadi, bagi saya nampaknya cantik. Apakah dasar strategi serta rancangan kementerian untuk mengatasi masalah yang terkini ya, sebab apa yang dibentangkan tadi secara umum ya. Contohnya bukan berlaku di Parlimen Raut sahaja, mungkin di tempat lain juga, memandangkan musim tengkujuh kembali mungkin akan datang. Dalam erti kata lain, ianya mungkin melibatkan kerjasama daripada kementerian lain seperti JKR, KPKT, PBT serta PDG setempat kerana sehingga kini ada sesetengah projek yang masih belum siap dan dimulakan lagi seperti satu di Parlimen Raut ya. Jalan Padang Peri Uludong yang masih belum siap, ianya mengambil masa yang lama, sudah 8 bulan, belum siap-siap lagi akibat daripada banjir. Contoh kedua, jambatan Kampung Sul, Pamakulat yang terputus dan terbiar akibat banjir awal Januari 2021 sehingga kini belum diperbaiki. Begitu juga di jambatan Kampung Kuala Atuk. Saya merasakan sekiranya bencana banjir besar ditakdirkan berlaku dalam masa 2 atau 3 bulan ini, ianya boleh mengakibatkan kerosakan yang bertambah teruk kerana laluan air tersekat. Soalan tambahan ini,
apakah pendekatan kementerian untuk bekerjasama atau turun padang untuk melihat ataupun spot check di kawasan-kawasan yang telah dialami banjir? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali secara spesifik perkara-perkara yang dibangkitkan tadi saya akan menjawab secara bertulis sebab tidak ada data pada saya, dan kolaborasi dengan pelbagai kementerian akan kita buat. Sebahagian itu mungkin melibatkan pihak Jabatan Kerja Raya dan sebagainya. Untuk makluman tentang turun padang, saya telah pun turun kepada beberapa negeri bagi melihat secara lebih dekat tentang persiapan yang telah pun dibuat oleh agensi, termasuk di Terengganu, di Kuala Lumpur, beberapa kawasan-kawasan yang saya turun sendiri melihat persiap siaga, dan saya juga telah pun mengarahkan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan Saliran memastikan semua aset-aset dapat berfungsi dengan baik dan diselenggara lebih awal sebelum berlakunya musim tengkujuh pada tahun ini. Dan sehubungan dengan itu, untuk makluman kita juga menambahkan kapasiti pam bergerak di kawasan-kawasan yang berisiko banjir, sebab setengah-setengah isu dia melibatkan kawasan yang bila bekalan elektrik terpaksa dipotong dan kita terpaksa menggunakan genset dan sebagainya. Jadi ini kita laksanakan, dan insya-Allah untuk makluman juga bahawa jawatankuasa bencana banjir yang dipengerusikan oleh KSN dan di peringkat daerah dipengerusikan oleh pegawai daerah turut sama mengambil perhatian kepada perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Tanya manis. Menteri. Tanya manis soalan tambahan yang banjir. kedua, Kuala Krai. saya nak pilih satu daripada Kelantan ni. Kuala Krai. Kuala Krai. Kuala Krai. Sarawak lah. Tumpat. Sarawak pun banjir Kuala juga. Krai awal lagi. Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Krai pula. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan apakah perancangan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA dalam pelaksanaan projek tebatan banjir bagi mengguna pakai peruntukan tambahan secara off budget sebanyak 15 bilion ringgit seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebelum ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai membangkitkan isu pelaksanaan projek-projek yang di bawah peruntukan off budget yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri. Sebahagian besar projek yang dilaksanakan melalui ialah merupakan projek jangka panjang. Ya. Dia melibatkan beberapa projek utama, termasuk 40 projek tebatan banjir seluruh negara yang melibatkan pembinaan struktur sabu, naik taraf empangan, program ramalan dan amaran banjir, dan termasuk juga beberapa projek di bawah perancangan pembangunan seperti saliran mesra alam atau MASMA bagi mengurangkan impak banjir di kawasan-kawasan bandar. Selain pada itu, kita juga melaksanakan program pembinaan infrastruktur sabu bagi mengurangkan impak banjir debris ataupun kepala air yang banyak berlaku mutakhir ini, dan kita kementerian memperuntukkan satu jumlah besar bagi seluruh negara dilaksanakan projek infrastruktur sabu. Di samping pembinaan empangan yang mempunyai dua fungsi, satu bekalan air, yang kedua tebatan banjir. Kita laksanakan di Melaka, di Selangor dan beberapa negeri yang lain. Di samping itu penambahbaikan amaran awal yang telah kita laksanakan, dan suka mengambil kesempatan ini di antara yang projek yang kita laksanakan di bawah bajet ini ialah peningkatan tahap perlindungan bagi sistem saliran dan infrastruktur pantai, di mana kita telah naikkan ban daripada 100 tahun ARI kepada 200 tahun ARI. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Minta satu lagi. Untuk Tumpak Yang Macang, betul, lepas ni boleh jumpa Menteri Macang. seterusnya. Saya bagi Minta peluang rasa. sebelah sini pula daripada Minta Sabah. rasa. Sila Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Datuk Speaker bagi ruang untuk saya bertanya. Dan setelah mendengar jawapan, penjelasan, penerangan daripada Yang Berhormat Menteri, rancangan bukan hanya setakat di Sabah, bahkan juga di Semenanjung. Sedap telinga mendengar. Banjir ni bukan sekali berlaku di negara Malaysia. Dah berpuluh tahun, dah berpuluh kali berlaku di negara Malaysia. Tapi malangnya, kerajaan demi kerajaan tak belajar daripada kejadian-kejadian bagaimana mengatasinya. Bagaimana masalah bukan hanya hartanya, manusianya yang berhadapan dengan masalah ini. Ya, tadi disebutkan, saya masih ingat bila banjir di Penampang. Saya masih ingat bila saya menjadi pengurusi perhubungan UMNO, banjir di Kedah. Berapa puluh kaki
Yang ada, waktu itu saya 2 tahun jadi pengerusi perhubungan UMNO. Tapi bila saya meneliti, tak pernah kita belajar. Jadi pada kejadian-kejadian seumpama ini. Dan saya berharap bukan setakat sebelum banjir berlaku. Yang berhormat Menteri, dekat dengan Penampang, kem tentera ada di situ. Bala tentera situ tak ada lanun, tak ada peperangan. Tak dikerahkan pun. Adakah pihak kerajaan menyedari hakikat resources yang ada? Dah kita berhadapan dengan 1 trilion hutang. Dah pengangguran, harga barang meningkat. Tapi dengan Menteri Kewangan, sedap telinga mendengar. Keadaan ekonomi cukup baik. Mana ada baik dia? Hutang berbilion, ringgit merudum. Ini setakat banjir pun saya berharap sungguhlah. Ya, setakat koordinasi yang begitu mantap di antara agensi kerajaan. Ini bekas Menteri Pertahanan dulu. Boleh tak kita gariskan penerangan bila mobilisation sekolah digunakan, hari ini tak boleh digunakan pejabat sekolah untuk penampatan rumah-rumah yang ada. Ya, saya kena sediakan tempat untuk mana boleh menempang orang-orang yang dilanda oleh banjir di Penampang, di kawasan-kawasan di tempat-tempat lain tu. Jadi boleh tak kita dapat komprehensif penyelesaian yang rakyat maklum, yang rakyat tahu, yang agensi-agensi juga yang ada siap siaga dia ada. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Speaker, berkaitan. Soalan ini berkaitan. Saya fikir Sempurna bangkitkan soal tidak belajar daripada experience yang lepas. Cuma saya cadangkan, ada satu cadangan. Sepatutnya kementerian ada data berkenaan dengan limbangan pengaliran sungai, setiap sungai. Limbangan data. Apakah kapasiti sungai pengaliran air? Ini pertama. Yang kedua, setakat mana kapasiti untuk takungan air? Dan kita boleh banding apabila ada data-data tersebut, setiap kali ada hujan lebat, kita tahu sama ada pengaliran sungai itu cukup ataupun takungan air itu cukup untuk menampung hujan tersebut. Jadi kalau kementerian tidak ada data tersebut, jadi masalah ini akan berulang. Tidak akan habis. Cuma dalam kawasan bandar itu masalah yang berlainan. Sepatutnya kementerian bekerjasama dengan PBT berkenaan dengan konsep Sponge City untuk elakkan banjir kilat di kawasan bandar. Sekian. Terima kasih. Sila Menteri jawab 1 minit. nampaknya lagi daripada soalan pertama. Ya, tidak berkaitan langsung. Ya. Saya nak balik pada soalan. Terima kasih. Apa yang saya jawab ialah di peringkat kementerian, persiapan-persiapan di peringkat JPS. Manakala waktu berlakunya bencana, kita ada agensi lain. Dan saya fikir saya positif dengan apa yang dicadang bahawa kita kolaborasi dengan pelbagai agensi yang ada untuk membantu waktu berlakunya bencana. Dan kita dari sudut mobilisasi anggota tentera dan sebagainya sebenarnya telah pun dilaksanakan. Sewaktu bencana baru-baru ini pun tentera dikerahkan untuk turun padang. Waktu berlaku bencana di Baling baru-baru ini pun tentera turut dikerahkan. Saya fikir kolaborasi bersama ini satu usaha yang positif yang harus dilaksanakan. Walaupun ini pun saya tidak boleh menjawab bagi pihak lain, tapi saya menyambut baik cadangan yang dibangkitkan. Isu data ni sebagaimana dibangkitkan tadi ialah kita ada data semua. MASMA merupakan satu projek saliran mesra alam yang kita buat pemantauan semua lembangan sungai utama di seluruh negara. Dan kerana itu, data-data yang kita rujukkan ini, kita libatkan juga pihak PBT supaya dia melaksanakan projek bangunan mesti mengambil kira faktor-faktor setiap lembangan sungai dan impak bila berlaku banjir. Jadi oleh kerana itu, kita akui bahawa kita perlu meningkatkan taraf ARI daripada 100 tahun ke 200 tahun kerana perubahan iklim dan sebagainya. Dan buat masa ini kita harus melihat dalam konteks seluruh negara. Tidak ada kawasan yang mungkin tidak akan terkena banjir. Maka kerana itu satu peruntukan besar diluluskan dan kita harapkan dengan perancangan rapi di peringkat kementerian dan agensi bersama kita dapat mengurangkan impak bila berlaku banjir. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan